Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan subtopik yang pertama iaitu kelahiran sistem suria. Baik, kita tahu bahawa sistem suria ini dia terdiri daripada matahari, dia terdiri daripada planet dan juga batu-batuan. Jadi persoalannya adalah bagaimana sistem suria kita ini dia boleh lahir. Baik, jadi kita lihat bagaimana sistem suria kita boleh lahir. Yang pertama adalah sistem suria kita ni, kita percaya bahawa ia wujud daripada awan, debu dan gas yang bertebaran di angkasa. Dan awan, debu dan gas ini kita boleh lihat. Yang mana kita beri nama dia sebagai nebula, ataupun nebula planet dan juga hasil daripada supernova. Jadi debu dan gas ini wujud sejak awal alam semesta dan juga daripada tinggalan-tinggalan bintang yang telah mati. Jadi dia ada gabungan daripada debu daripada awal alam semesta iaitu hidrogen dan juga helium. Kemudian dia juga ada gabungan-gabungan unsur yang lain seperti oksigen, karbon, besi dan banyak lagi unsur-unsur yang lain yang membentuk sistem suria kita. Baik, jadi awan, debu dan gas tadi tu dia akan runtuh. Kita panggil dia keruntuhan graviti ataupun dalam bahasa Inggeris gravitational collapse. Jadi awan, debu dan gas ini dia akan runtuh dan mampat disebabkan oleh tarikan graviti antara satu sama lain. Disebabkan setiap debu itu dia mempunyai jisim. Jadi bila ada jisim maka akan adalah tarikan graviti antara satu sama lain. Baik, kemudian ia akan menjadi semakin kecil. Jadi bila awan tadi tu dia sebenarnya besar, lebih kurang dalam 1 ataupun lebih tahun cahaya. Bila dia dimampatkan, proses ini memakan masa lebih kurang ratusan juta tahun. Jadi dia akan semakin mengecil dan dia akan membentuk seperti cakra, seperti piring. Jadi piring itu dia akan berpusing, yang mana kita lihat ia akan menjadi semakin kecil lah bila dia semakin ditarik oleh tarikan graviti. Dia jadi semakin kecil dan dia berputar, seperti cakra. Kemudian pusat cakra itu, tadi kita ada cakra yang berputar, piring yang berputar. Dekat pusat dia itu, itulah tarikan yang paling kuat, tarikan graviti yang paling kuat dan juga suhu yang panas. Kenapa suhu panas? Sebab berlaku banyak kali pelanggaran antara debu-debu ini. Jadi bila banyak pelanggaran maka akan ada banyak suhu lah. Jadi pusat ini yang membentuk matahari kita. Jadi saya harap dari sini pun kita dah boleh agak apa yang akan berlaku. Kemudian semakin jauh, tadi cakra kita itu, lagi jauh daripada cakra, contoh ini adalah pusat cakra, lagi jauh daripada cakra itu, maka lebih sejuk suhu dia, kecil, semakin kecil dia punya suhu dia. Baik, dan planet berbatu dia terhasil di kawasan yang berdekatan dengan pusat cakra, maksudnya dia terhasil dekat kawasan yang panas. Manakala planet yang bergas pula dia lahir, dia terhasil di kawasan yang jauh daripada pusat cakra tersebut. Maksudnya jauh daripada matahari kita yang bakal menjadi matahari. Baik, batu-batuan pula adalah batu-batuan yang kita ada ni seperti asteroid, komet dan sebagainya. Dia sebenarnya asalnya dia nak membentuk planet tapi dia gagal kerana tidak cukup jisim. Jadi dia akan terus mengorbit matahari pada orbit masing-masing. Dan keseluruhan semua proses ini daripada nebula tadi itu sehinggalah dia membentuk sistem suria kita memakan masa lebih kurang dalam 1 bilion tahun. Jadi ia adalah satu masa yang lama lah, bukannya 1 hari 2 hari. Bukan 1 bulan 1 tahun tapi 1 bilion tahun. Tak cukup. Daripada kehidupan sejak dinosaur lagi pun tak sampai 1 bilion tahun. Jadi ia adalah satu proses yang sangat-sangat lama lah. Jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan pembentukan planet berbatu dan juga ciri-ciri yang ada untuk planet berbatu. Jumpa lagi.